Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 6 akan meneruskan pembentangan di bawah tajuk Harta Intelek di Malaysia. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan ahli kumpulan kami, iaitu diri saya sendiri, Muhammad Akif bin Muhammad Azmi, Haikal Hanafi bin Syafi'i, Aisyah Humairah binti Zulkifli, Harisah Hakimah binti Abdul Rahim dan Nur Ainun Syafiqah binti Muhammad Nawi. Tanpa membuang masa, kita teruskan dengan pembentang pertama, iaitu Nur Ainun Syafiqah. Saya Nur Ainun Syafiqah binti Muhammad Nawi dan saya akan menerangkan mengenai pengenalan. Harta merupakan sesuatu yang sangat berharga yang dimiliki secara individu atau kumpulan manusia seperti barang-barang yang berharga, barang perniagaan, aset tetap, wang atau haiwan. Intelek pula bermaksud kemampuan atau daya berfikir dan memahami, iaitu menganalisis. Jika digabungkan harta intelek bermaksud ciptaan yang diperolehi dari akal fikiran. Nama harta intelek diberikan kerana semua ciptaan atau karya melibatkan pemikiran atau kekuatan intelektual seseorang. Harta intelek juga didefinisikan sebagai ciptaan yang tidak ketara dari akal manusia yang dinyatakan dalam bentuk nyata dan diberikan hak tertentu. Harta intelek lahir dari kreativiti minda manusia apabila idea unik atau asli dinyatakan melalui cara fizikal seperti melalui buku, novel, muzik, reka bentuk, logo, lambang dan lain-lain. Harta intelek mesti dilindungi dan diberi hak eksklusif kepada pemiliknya untuk menggunakan, membuat dan menjual harta intelek. Harta intelek mesti dilindungi seperti aset lain. Sekiranya harta intelek tidak diperundangkan, banyak pihak akan sewenang-wenangnya melakukan kegiatan mencetak ropak, penipuan dan pelbagai jenis pelanggaran hak harta intelek. Berkenaan definisi harta intelek, menurut fiqh Islam, maksud harta intelek ialah sekumpulan hak yang diberikan oleh syarak untuk individu dalam bidang kuasa yang mengawal penggambaran idea dan dipastikan memenuhi kepentingannya dengan mentadbir dalam ruang lingkup peruntukan yang ditetapkan oleh syarak. Beberapa para sarjana undang-undang turut mendefinisikan harta intelek. Menurut Jeremy Phillips, beliau membahagikan definisi harta intelek kepada dua, iaitu dari segi bahasa dan undang-undang. Menurut bahasa, harta intelek ialah secara mudahnya adalah sesuatu idea, ciptaan, sajak, reka bentuk yang mengandungi semua ilham yang berpunca daripada latihan akal manusia. Menurut undang-undang pula, harta intelek ialah produk keintelektualan manusia yang dibolehkan untuk dituntut sesuatu ke atasnya. Sebagai contoh, sesebuah syarikat rakaman mempunyai hak untuk melarang sesiapa sahaja daripada melakukan cetak rompak terhadap rakaman suara milik syarikat mereka. Rusni Hassan pula sebaliknya berpendapat bahawa harta intelek menurut undang-undang ialah satu istilah yang melindungi usaha kreatif untuk beberapa hak atau sekumpulan hak yang diberi oleh undang-undang atau usaha kreatif tersebut lebih khusus untuk melindungi pelaburan ekonomi. Menurut badan-badan berautoriti, antaranya World Intellectual Property Organization (WIPO), harta intelek ialah kekayaan intelektual, iaitu harta intelek merujuk kepada ciptaan minda seperti penemuan, karya, sastra dan seni, reka bentuk dan simbol, nama dan gambar yang digunakan dalam perdagangan. Selain itu, mengikut Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna (KBDNHEP), mendefinisikan harta intelek sebagai harta dalam ciptaan intelektual, terutamanya reka cipta, teknologi dan hasil kesusasteraan dan kesenian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Akif bin Muhammad Azmi. Kita akan teruskan pembentangan kita kepada jenis-jenis harta intelek yang berada di Malaysia. Harta intelek terdiri daripada pelbagai jenis dan bentuk.
Di Malaysia, menurut Perbadanan Harta Intelek Malaysia (MyIPO), harta intelek ini mempunyai 6 jenis, iaitu hak cipta, paten, petunjuk geografi, reka bentuk perindustrian dan juga cap dagang. Kita pergi kepada jenis harta intelek yang pertama, iaitu hak cipta. Hak cipta merupakan sesuatu hasil ciptaan atau karya yang telah diinovasikan oleh seseorang individu. Antara contoh hak cipta adalah pemuzik, pengarah filem, penulis novel atau rakaman bunyi. Hak cipta ini sangat penting untuk dilindungi kerana ia merupakan hasil keringat seseorang pengkarya yang telah menghasilkan karya mereka, dan mereka berhak mempunyai sebarang perlindungan di atas karya yang telah mereka ciptakan. Yang kedua iaitu cap dagangan. Cap dagangan adalah sebarang bentuk atau tanda yang diolahkan dalam bentuk gambar atau grafik yang mampu memberikan perbezaan dari segi barang-barang atau perkhidmatan dari sesebuah persaingan lain. Cap dagangan juga dikenali sebagai trademark, boleh membezakan barangan atau perkhidmatan yang dikeluarkan oleh pihak-pihak lain. Cap dagangan boleh terdiri daripada perkataan, logo, gambar, nama, huruf, nombor atau kombinasi yang berkaitan. Pendaftaran cap dagang ni adalah sah selama 10 tahun dari tarikh pendaftaran dan perlu diperbarui setiap tahun. Contoh trademark yang popular dan dikenali ramai adalah seperti KFC, McDonald, Coca-Cola, Apple, Proton, Pro2, Tesla dan sebagainya. Berikut adalah merupakan contoh-contoh cap dagangan yang terkenal di Malaysia. Yang seterusnya, yang ketiga iaitu paten. Paten ni adalah satu hak eksklusif yang dianugerahkan untuk sesuatu reka cipta, sama ada produk atau proses untuk melakukan sesuatu yang baru atau penyelesaian teknikal ke atas sesuatu masalah. Dalam erti kata mudahnya, paten merujuk kepada ciptaan baru atau inovasi terhadap produk sedia ada. Sekiranya anda telah mereka cipta suatu ciptaan baru atau teknologi yang masih belum wujud di dunia ini, maka ciptaan anda boleh dilindungi di bawah Akta Paten. Yang seterusnya iaitu reka bentuk industri. Reka bentuk industri ialah ciri bentuk, tata raja, corak atau hiasan yang digunakan pada sesuatu barang melalui apa-apa proses atau cara perindustrian, iaitu ciri yang ada pada barang siap, merupakan ciri yang menarik dan dinilaikan dengan pandangan mata. Dalam erti kata lain, seperti kain batik, sampin, telekung, sejadah dan sebagainya yang mempunyai ukiran kepada produk tersebut. Seterusnya yang kelima iaitu petunjuk geografi. Petunjuk geografi adalah tanda yang digunakan ke atas sesuatu produk kerana produk tersebut mempunyai kualiti dan reputasi yang tersendiri yang boleh dikaitkan dengan kawasan berkenaan. Petunjuk geografi juga menunjukkan kesahihan sesebuah produk yang dikenali dari tempat asalnya. Sebagai contoh di Malaysianya, apabila sebut saja harum manis, pastinya rakyat Malaysia akan mengetahui bahawa harum manis itu berasal daripada negeri Kedah. Maknanya ia merujuk kepada sesuatu tempat atau barang itu dihasilkan. Itu adalah petunjuk geografi. Seterusnya iaitu reka bentuk susun atur litar. Reka bentuk susun atur litar bersepadu adalah suatu susunan 3 dimensi unsur-unsur sesuatu litar bersepadu yang mengandungi sebahagian atau semua unsur-unsur hubungan litar bersepadu atau keseluruhan susunan 3 dimensi disediakan untuk tujuan persediaan bagi proses perkilangan. Mana katanya apabila adanya bentuk susun atur litar bersepadu, maka ia memudahkan sesuatu persediaan bagi melaksanakan proses di dalam sektor perkilangan. Yang akhir sekali iaitu perlindungan baru variati tumbuhan. Di dalam kehidupan ini terdapat perkara
atau barang yang tersenarai sebagai barang yang tidak boleh dipatenkan, iaitu tumbuhan. Okay. Namun begitu, pada tahun 2004, Akta baru telah diwujudkan atau telah dinaikkan untuk memberikan perlindungan kepada pelbagai jenis tumbuhan. Okay. Ianya penting untuk dilindungi kerana ia merupakan hasil penjagaan oleh peladang atau orang asli. Akta Perlindungan Varieti Baru Tumbuhan 2004 diwujudkan untuk melindungi tumbuhan tersebut. Mana katanya apabila adanya sesuatu akta, maka tumbuhan itu tidak dapat diciplak oleh orang-orang tertentu untuk kepentingan tertentu. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pergi kepada poin seterusnya, iaitu isu semasa. Berbagai permasalahan yang berlaku pada masa kini yang sering dikaitkan dengan hak harta intelek. Semakin ke hadapan dunia, semakin maju teknologi yang sedia ada. Malahan ini akan memberi peluang kepada perosak hak harta intelek ini. Isu pertama yang akan dibincangkan adalah tentang hak cipta. Pada tahun 2020, sebuah akhbar telah melaporkan bahawa isu tentang penyanyi terkenal tanah air di Malaysia yang mempunyai tentang isu hak cipta yang mahu dituntut oleh seseorang yang dikatakan telah membuat sumbangan bagi lagu tersebut. Bagaimanapun, seseorang pencipta karya mempunyai hak moral, iaitu hak untuk dikenali sebagai pencipta karya dan hak menghalang orang lain daripada melakukan pengubahsuaian terhadap karyanya sehingga menjejaskan reputasinya sebagai pencipta karya. Hak moral tersebut telah pun termaktub dalam undang-undang, iaitu dalam Akta Hak Cipta 1987 melalui Seksyen 25. Begitu juga dalam bidang perfilman di Malaysia yang telah dibuat. Pengkarya juga akan dilindungi mengikut undang-undang yang sama yang telah termaktub. Kedua, isunya ialah cap dagangan. Cap dagangan adalah merupakan isu yang popular di kalangan rakyat Malaysia yang berkaitan dengan bisnes. Sebuah syarikat telekong Siti Khadijah telah digemparkan tentang penciplakan produk syarikat tersebut pada tahun 2017. Hal ini berlaku apabila seorang wanita telah membeli produk asli dan dihantar ke Vietnam untuk diciplak dan kemudian dipasarkan di pasaran Malaysia. Namun kegiatan ini dapat dihidu oleh syarikat tersebut dan wanita tersebut telah diambil tindakan. Modus operandi wanita tersebut adalah dengan membawa telekung tersebut ke pasar-pasar dan dijual dengan harga 100 hingga 120, sedangkan harga yang sebenar adalah 150 hingga 250. Sebelum penubuhan syarikat Siti Khadijah tersebut, syarikat tersebut telah pun telah mendaftar cap dagangan, iaitu trademark mereka dengan Perbadanan Hak Harta Intelek Malaysia. Itulah tujuan utama cap dagang ini didaftarkan di MyIPO supaya para orang lain tidak boleh menciplak sesuka hati produk-produk yang telah dikeluarkan oleh sesebuah syarikat. Isu yang ketiga adalah paten. Paten merupakan hak eksklusif yang diberikan untuk ciptaan. Sesuatu inovasi yang telah dilakukan terhadap produk kepengeluaran itu adalah menjadi salah satu paten yang dilindungi. Contoh yang boleh diberikan ialah tentang China menjadi negara pertama yang mempatenkan vaksin COVID-19. Yang keempat adalah reka bentuk perindustrian. Hak cipta ini juga boleh dikatakan seni reka perindustrian dalam bidang reka bentuk, iaitu barangan domestik, perabot pengangkutan dan sebagainya. Hak cipta ini dapat melindungi produk yang direka itu daripada diciplak oleh mereka yang tidak bertanggungjawab. Contohnya, sesebuah syarikat yang mendaftar terhadap MyIPO akan mempunyai hak eksklusif
untuk membuat, mengimport, menjual atau menyewa atau menggunakannya bagi tujuan perdagangan atau perniagaan. Ini adalah yang kelima adalah petunjuk geografi. Petunjuk geografi ini adalah tanda yang digunakan ke atas sesuatu produk tersebut mempunyai kualiti dan reputasi yang boleh dikaitkan dengan kawasan berkenaan. Contohnya, Jabatan Pertanian Sarawak JPS telah berjaya menghasilkan 12 produk yang mempunyai hak cipta ini. Contoh produk tersebut adalah beras Bario, beras Biris Sarawak, beras Bajung Sarawak dan sebagainya. Produk-produk tersebut ini akan dipasarkan di pasaran antarabangsa. Justru itu, bagi melindungi produk-produk ini daripada diseleweng, maka petunjuk geografi ini menjadi salah satu petanda bagi produk tersebut yang ianya berasal daripada Sarawak, Malaysia. Yang keenam pula adalah reka bentuk susun atau litar bersepadu. Perlindungan undang-undang bagi reka bentuk susun atau litar bersepadu di Malaysia termaktub dalam Akta Reka Bentuk Susun atau Litar Bersepadu 2000 Akta 601. Ianya terbentuk daripada 3 dimensi, iaitu komponen elektrik yang mempunyai satu litar lengkap atau separa lengkap yang disediakan untuk tujuan pengeluaran atau penghilangan dan digunakan pada sesuatu bahan atau produk untuk melaksanakan sesuatu fungsi elektronik. Contohnya ialah transistor, kapasitor, perintang diod dan sebagainya. Ianya juga digunakan di dalam peralatan elektrik seperti komputer, mesin basuh, mesin kira, jam tangan dan sebagainya. Hak cipta suatu reka bentuk susun atau litar layak mendapat perlindungan secara automatik tanpa perlu didaftarkan. Itu sahaja. Sekian, terima kasih. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan sambung dengan slide yang seterusnya, iaitu mengenai badan-badan yang berkuasa dalam mengawal harta intelek di Malaysia dan juga di peringkat antarabangsa. Okey, yang pertama, pada sebelum tahun 1983, badan yang berkuasa dalam mengawal harta intelek adalah Pejabat Cap Dagangan dan Jamin Hak. Kemudian, pada tahun tersebut, Pejabat Cap Dagangan dan Jamin Hak ditukar kepada Pejabat Cap Dagangan dan Paten. Seterusnya, pada tahun 1990, iaitu pada 27 Oktober, Kementerian telah membuat penyusunan semula dengan meletakkan pejabat tersebut di bawah bidang kuasa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna. Okay, kemudian Pejabat Cap Dagangan dan Paten tersebut ditukar kepada BHI, iaitu Bahagian Harta Intelek. Fungsi BHI ini adalah untuk mentadbir Akta Hak Cipta 1987, Akta Paten 1983 dan Akta Cap Dagangan. Seterusnya, pada tahun 1999, Akta Reka Bentuk Perindustrian 1996 telah dikuatkuasakan dan disusuli dengan Akta Susun atau Litar Bersepadu 2000. Manakala Akta Petunjuk Geografi pada tahun 2000 dikuatkuasakan pada tahun 2001. Okey, berikutan dengan perubahan yang berlaku dalam pembangunan harta intelek di peringkat tempatan dan juga dunia, BHI telah ditukar kepada PHIM pada 3 Mac 2003. PHIM ini adalah Perbadanan Harta Intelek Malaysia. Kemudian sempena pelancaran harta intelek negara pada 3 Mac 2005, PHIM ditukar kepada MyIPO. Okey, seterusnya MyIPO adalah sebuah badan yang berkuasa dan bertanggungjawab dalam memelihara dan mengurus semua harta intelek yang ada di Malaysia. Pada 3 Mac 2003, MyIPO telah diperbadankan menurut Akta Perbadanan Harta Intelek Malaysia 2002 oleh Dewan Negara Malaysia.
MyIPO ini juga ditubuhkan untuk mewujudkan badan berkanun yang dikawal oleh KPDNKK. Seterusnya, fungsi MyIPO adalah untuk menguruskan permohonan pendaftaran dan berkuasa menyelia akta perlindungan bagi semua jenis harta intelek. Di dalam perbadanan MyIPO, terdapat sebuah kementerian yang dijadikan sebagai badan induk iaitu Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna. Next saya akan menjelaskan tentang badan-badan yang berkuasa dalam mengawal harta intelek di peringkat antarabangsa. Yang pertama adalah the World Intellectual Property Organisation iaitu WIPO. WIPO ni merupakan badan yang mentadbir dan menjaga hal ehwal harta intelek. Fungsi WIPO adalah untuk mengiklankan mengenai penciptaan, penggunaan dan melindungi hasil-hasil karya. Selain itu, WIPO juga akan memastikan hak-hak pemilik harta intelek dan pereka cipta mendapat perlindungan di serata dunia dan pemegang harta intelek diberikan ganjaran dan juga pengiktirafan bagi karya-karya yang dihasilkan. Selain itu, WIPO membuat perjanjian antara WTO pada tahun 1989. WTO merupakan pertubuhan perdagangan dunia yang berkuasa mengawal segala peraturan dalam perdagangan seluruh negara di dunia. Tujuan WTO ditubuhkan adalah untuk menolong pengeluar barangan dan juga perkhidmatan. Akhir sekali, WTO juga bertanggungjawab dalam membantu pengeksport dan pengimport untuk melakukan perdagangan mereka secara sistematik. Kesimpulannya, perlindungan harta intelek merupakan nilai yang sangat penting kepada pemilik dan pencipta supaya tidak wujud penyalahgunaan oleh pihak-pihak lain dari segi membuat atau menggunakan penemuan yang dilindungi tanpa izin. Undang-undang harta intelek berfungsi untuk melindungi dan menjaga hak pencipta daripada pencerobohan. Tindakan undang-undang boleh diambil sekiranya wujud pihak yang meniru atau menciplak harta intelek yang telah berdaftar. Hukuman dan denda yang setimpal selain bayaran ganti rugi perlu dipertanggungjawabkan kepada pihak yang meniru atau melanggar undang-undang berkaitan harta intelek bagi menjamin perlindungan harta intelek serta dapat mengurangkan pencerobohan ke atas harta intelek. Sekian sahaja pembentangan daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.